Assalamualaikum dan salam sejahtera. Luqman Nur Adam berkata, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak taat kepada UMNO. Ismail Sabri ini penderhaka oleh kerana beliau ni alat kepada Parti Bersatu. Ismail Sabri ni lebih taat kepada Bersatu daripada taat kepada UMNO. Dan perlulah tindakan disiplin diambil terhadap Ismail Sabri. Mungkin digantung atau pecat dari parti. Dan isu utama yang dibangkitkan sebagai bukti yang Ismail Sabri tidak taat kepada UMNO ialah isu permohonan UMNO untuk menangguh ataupun postpone pemilihan parti. Mereka nak pemilihan parti UMNO ni ditangguhkan sehingga 6 bulan selepas pilihan raya ke-15 diadakan, PRU 15. Dan mereka kata Menteri Dalam Negeri ni, Hamzah Zainuddin, orang kuat Bersatu. Dan bermaknanya sudah tentulah Hamzah akan sekat, akan blok permohonan UMNO. Tetapi Ismail Sabri Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri lebih berkuasa dari Menteri Dalam Negeri. Jadi Ismail Sabri boleh override Hamzah. Ismail Sabri boleh arah Hamzah untuk mengarah ROS meluluskan permohonan UMNO. Bermaknanya kelulusan permohonan UMNO untuk menangguh atau delay pemilihan parti di dalam tangan Ismail Sabri. Dan kalau tidak lulus, maknanya memanglah Ismail Sabri ni alat, boneka kepada Bersatu dan tidak taat kepada UMNO. Sekarang ni dah lulus. Jadi, ada ke taat setia Ismail Sabri ni masih dipersoal? Kalau sekiranya taat setia Ismail Sabri bergantung kepada kelulusan ROS, maka sudah terbukti yang Ismail Sabri ni taat kepada UMNO. Jadi isu ini, soalan ni tidak perlu lagi ditimbulkan. Masalahnya, Ismail Sabri ni bekerja senyap-senyap. Di dalam istilah orang putih, walk silently but carry a big stick. Jalan senyap-senyap tapi pegang satu kayu yang besar. Macam baseball bat. Kita tak bising. Kita jalan senyap. Tapi sekali kita pukul, pecah kepala. Itu maksud ni perkataan proverb tu. Tapi maknanya Ismail Sabri ni buat kerja. Banyak dia buat. Senyap. Tapi berkesan. Dan rakyat tak nampak. Jadi apabila kita ada geng anti Ismail Sabri ni, geng yang nak oust ataupun jatuhkan Ismail Sabri, mereka lantang. Mereka kuat bercakap. Mereka memekik dan melalak. Jadi suara mereka lah dengar. Suara Ismail Sabri tak dengar. Sebab dia tidak bersuara. Dia buat kerja dalam senyap tapi berkesan. Dan apa yang menjadi satu kelemahan, pandangan saya lah, kelemahan dari segi tim Ismail Sabri ni, mereka tidak ada tim yang boleh pukul gendang. They need a team that can beat the drum and blow the whistle. Sebagai orang putih kata. When you beat the drum and blow the whistle, you pukul gendang, maka satu dunia dengar. Dan satu dunia tahu, oh rupanya Ismail Sabri banyak dia buat
dan yang dia buat ni berkesan. So yang anti Ismail Sabri ni kuat melalak dan memekik. Dan tim Ismail Sabri ni tak bising, diam-diam saja. They go for results. They don't go for all this blowing whistle and beating drum punya taktik. Dan ini masalah dia. Jadi apabila kita dengar yang bising ni mengkritik dan condemn Ismail Sabri, maka itu saja suara kita dengar. Jadi rakyat banyak percayalah. Dia macam dulu masa misalan Presiden Soekarno di Indonesia. Dia tu boleh dikatakan the best debater lah. Orang yang pidato mungkin yang terbaik sekali dalam sejarah. Dia punya pidato tu, dia boleh membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Biarlah rakyat Indonesia makan tikus, tapi kita akan ganyang Malaysia. Semangat orang Indonesia. Sampai dia punya tentera serang Johor, serang kat Sabah, Sarawak. Dan ramai mati kat Johor tu. Ramai tentera Indonesia. Dia orang parachuter, dia orang turun ke Johor tu. Dan kena bunuh dalam hutan Johor. Dan dia orang tak kisah, mati pun matilah. Makan tikus pun makan tikus lah. Asal Malaysia ni boleh hancur. Ini Presiden Soekarno punya boleh katakan skill dia, kepandaian dia. Sama macam Datuk Harun. Datuk Harun tu kalau dia ceramah, dia pidato, orang Melayu keluar dengan keris. Dengan keris dia orang berani menghadapi senapang. Biar kita mati tak apa. Ya, lepas Datuk Harun ceramah pukul 3 petang, pukul 4 petang kalau tak salah di rumah dia di Kampung Baru. Sejam selepas tu orang Melayu berarak dari Kampung Baru ke Chowkit duk cari Cina, nak bunuh Cina. Tercetus 13 Mei. Jadi orang macam Presiden Soekarno, Datuk Harun, diorang ni boleh bangkitkan semangat orang Melayu sampai orang Melayu sanggup mati. Orang Indonesia pun masuk Malaysia mati. Tak apa. Ini. So Ismail Sabri ni opposite. Dia buat senyap. Tapi kerja berkesan. Dan tapi bila lawan dengan Lokman Adam yang ikut cara Presiden Soekarno, Datuk Harun, dia melalak, memekik, menjerit sini sama. Kalahlah Ismail Sabri. Nampak yang Lokman ni pendekar. Lokman ni mat kilau nombor 2. Lokman ni mempertahankan orang Melayu. Seorang dia saja. Lokman ni boleh katakan mempertahankan hak dan kepentingan 20 juta orang Melayu. Jadi Ismail Sabri ni kena ikut sikit cara Lokman ni. Ismail Sabri kena... Lokman ni mat kilau 2.0. Ismail Sabri kena jadi Lokman 2.0. Ismail Sabri kena menjerit, melalak, memekik supaya orang dengar. Sayalah Perdana Menteri Malaysia, pendekar Melayu, mempertahankan hak Melayu. Kalau orang bukan Melayu mempersoalkan hak Melayu, kita hantar balik ke China, hantar balik ke India. Ini tanah Melayu, etc. etc. Dia kena macam tu. Kena drama. Kena buat macam ni filem Hang Tuah ke filem Hang Jebat dulu. Saya ingat lagi. Kalau tak salah, that was the first color film. Dulu filem Melayu black and white. Lepas tu kalau tak salah Hang Jebat ke Hang Tuah punya filem tu, saya kecil lagi lah masa tu, the first color film. Semangat kita tengok Hang Jebat dengan Hang Tuah tu bertikam. Akhirnya Hang Tuah tikam Hang Jebat dan Hang Jebat pergi mengamuk, bunuh semua orang. Kita bulu roma kita naik masa tu. Tapi kita budak-budak lagi lah masa tu. Dan inilah orang Melayu suka. Orang Melayu suka sangat kalau macam kes ni, orang Melayu bertikam dengan orang Melayu, Hang Tuah dengan Hang Jebat bergaduh, Hang Jebat mati, Hang Tuah
menjadi hero bagi orang Melayu sebab mempertahankan raja, mempertahankan sultan. Hari ini dah terbalik kot. Hari ini Melayu berfikir yang hang jebat hero. Hang tuah ni yang penderhaka kepada Melayu. Jadi ini sikap orang Melayu. Dan orang UMNO pun macam tu juga. Mereka suka orang macam Lokman. Mereka ambil Lokman ni sebagai pendekar, sebagai mat kilau nombor 2. Tapi Ismail Sabri ni, dia buat kerja. Buat kerja senyap-senyap. Kutuk dia, hentam dia, cakap apa-apa. Ini, tengok-tengok. Permohonan UMNO lulus. Tapi Ismail Sabri tak kata apa-apa. Dia tak reply, dia tak jawab, dia tak kata saya akan menentukan yang ROS akan luluskan permohonan UMNO. Kalau ROS tak lulus, saya akan ambil tindakan terhadap Hamzah Zainuddin. Saya akan buang Hamzah Zainuddin. Saya akan ganti dengan menteri baru dari UMNO. Dia tak cakap tu semua. Dia senyap aja. Dan kalau tanya dia pun, dia kata, itu kerja ROS. Saya tak boleh masuk campur dalam kerja ROS. ROS pun ada menteri dia, Menteri Dalam Negeri, Hamzah Zainuddin. Kita serahlah kepada bijaksana dia orang. Dia cakap lembut je. Saya tak akan campur tangan, saya tak akan salah guna kuasa. Tapi dalam senyap-senyap, lulus. Dan isu yang Ismail Sabri ni tidak taat kepada UMNO, penderhaka kepada UMNO, telah dijawab. Oleh kerana mereka kata sekiranya tidak lulus permohonan UMNO, maka confirm sah Ismail Sabri ni alat ataupun boneka bersatu dan tidak taat kepada UMNO. So, end of story. Ismail Sabri telah membuktikan yang dia ni taat kepada UMNO dan Ismail Sabri tidak perlulah melalak, memekik, menjerit sini sana untuk membuktikan yang dia taat kepada UMNO seperti orang yang menuduh dia penderhaka kepada UMNO. Assalamualaikum. Salam sejahtera.